Hai teman-teman, kali ini saya ingin membawa teman-teman bercerita tentang kota Jakarta yang dikatakan bakal tenggelam. Sebenarnya bandar kota Jakarta mempunyai sejarah panjang, bermula sejak tahun 4 sebelum Masihi, di mana Jakarta terkenal sebagai sebuah bandar pelabuhan yang dipenuhi oleh masyarakat beragama Hindu. Pernah dikenali dengan beberapa nama seperti Sunda Kelapa, Jayakarta, Jajakarta dan sebelum digelar Jakarta. Bandar ini pernah melalui penjajahan Belanda dan Jepun sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan. Kerajaan Indonesia di bawah pentadbiran Presiden Joko Widodo perlu menguruskan sesuatu yang sangat sukar, iaitu usaha memindahkan ibu negara Indonesia kerana Jakarta dikuatiri semakin tenggelam sedikit demi sedikit. Kajian yang telah dijalankan mendapati 95% daripada keseluruhan bahagian utara Jakarta bakal ditenggelami air pada tahun 2050. Setiap tahun, tanah Jakarta didapati mendap sehingga 10 inci. Bahagian utara Jakarta yang berisiko tinggi telah pun mendap sedalam 2.5 meter dalam tempoh 10 tahun dengan purata 1 ke 15 cm sejak tahun 2008. Dikabarkan bandar Jakarta mengalami situasi sedemikian rupa disebabkan oleh bentuk muka bumi asalnya yang sebenarnya kawasan paya. Struktur bandar tersebut yang sangat bergantung dengan kekukuhan tanahnya diburukkan oleh kegagalan kerajaan Indonesia membekalkan sistem air yang sempurna. Disebabkan oleh itu, ramai penduduk Jakarta terpaksa membina sendiri sistem telaga yang akan digunakan sebagai sumber air utama mereka dan memerlukan air disedut daripada dalam tanah menggunakan pam akuifer. Apabila air yang berada di dalam tanah dipam keluar, tanah yang sebelum itu disokong oleh air mula mendap ke bawah menyebabkan mendapan tanah berlaku. Malangnya, kerajaan Indonesia sendiri sekali lagi gagal menyediakan garis panduan dan peraturan sepatutnya, membenarkan mana-mana individu membina sendiri PAM sehingga pengepaman air berlaku secara berleluasa. Rakyat Indonesia sendiri dikabarkan lebih mempercayai air yang dipam mereka berbanding bekalan air yang disediakan oleh kerajaan. Ini menyebabkan aktiviti pengepaman air berlaku tanpa kebenaran, bukan sahaja melibatkan rumah di atas tanah, malahan juga dilakukan tanpa kebenaran di dalam bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Kini pemerintah Indonesia berusaha untuk memindahkan Jakarta. Cadangan untuk memindahkan ibu negara Indonesia ke satu kawasan lain sebenarnya sudah kedengaran sebelum ini. Bagaimanapun, kerajaan Indonesia merasakan sekarang adalah waktu yang sesuai untuk gerak kerja ini dilakukan dengan lebih serius. Jabatan Pembangunan dan Perancangan Negara Indonesia telah pun mempersembahkan 3 cadangan kepada Presiden Jokowi untuk dinilai bagi menyelesaikan masalah berkaitan Jakarta. Cadangan pertama adalah dengan mengekalkan Jakarta sebagai ibu negara tetapi menggerakkan pusat pentadbiran kerajaan ke tempat lain. Yang kedua pula menukarkan kedudukan ibu negara Indonesia tidak jauh dari Jakarta. Walau bagaimanapun, Presiden Jokowi memilih untuk menukarkan ibu negara Indonesia ke sebuah bandar baru dengan beberapa lokasi yang dijadikan cadangan seperti Bukit Soeharto, Balikpapan atau Panak Karaya, Kalimantan Tengah. Beberapa cadangan yang dikemukakan dipilih atas faktor kedudukannya yang bebas daripada bencana alam serta terletak betul-betul di bahagian tengah negara tersebut. Selain daripada menyelamatkan ibu negara daripada ditenggelami air, kerajaan Indonesia juga sedang berusaha meredakan kesesakan trafik yang perlu dihadapi setiap hari penduduk ibu negara tersebut yang menyebabkan kerugian hampir 100 trilion rupiah setahun. Bagi penduduk di beberapa kawasan di sekitar utara Jakarta, kehidupan mereka semakin hari semakin diselubungi rasa kebimbangan disebabkan perubahan yang berlaku. Ramai penduduk di situ sudah mula mengalami retakan-retakan di bahagian dinding disebabkan mendapan yang berlaku. Banjir juga sudah menjadi satu kebiasaan disebabkan oleh paras air yang semakin hari semakin meningkat. Banyak bangunan yang telah digunakan sekian lama terpaksa ditinggalkan disebabkan oleh takungan air yang wujud di bahagian bawah bangunan. Bagi yang mampu, mereka boleh berpindah dan terus meninggalkan premis itu. Tetapi ada juga golongan yang terpaksa terus menggunakan fasiliti yang ada dan menutup bahagian tingkat bahagian bawah tersebut.
Pengunjung beberapa kawasan awam seperti pasar di Muara Baru mendapati lorong pejalan kaki yang disediakan mempunyai permukaan yang beralun disebabkan mendapan yang berlaku. Ada bahagian lorong yang sudah mulai retak dan membahayakan orang ramai. Usaha kerajaan Indonesia mengawal aktiviti pengepaman air memang giat dijalankan. Namun, orang ramai tidak mempunyai alternatif lain. Menurut penyelidik, satu-satunya cara untuk menghentikan mendapan Bandar Jakarta adalah dengan menukarkan sumber air mereka kepada air sungai atau air hujan. Malangnya, sumber air utama di Jakarta iaitu Sungai Citarum mengalami tahap pencemaran yang sangat teruk. Inilah Kalimantan, iaitu sebuah wilayah negara Indonesia yang terletak di selatan Kepulauan Borneo. Ia bersempadan dengan dua buah negeri Malaysia, iaitu Sabah dan Sarawak. Sama-sama kita mengaminkan, mendoakan supaya negara Indonesia terselamat daripada segalanya. Selamat menonton.